Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita dapat menyambung kuliah ijtima' Jumaat kita pada setiap minggu, dan kita mula tempat yang baru iaitu Masjid Alwi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan kepada kita dan agar kita dapat mengambil manfaat dari setiap kuliah yang diadakan pada setiap pagi Jumaat, insya-Allah. Baik tuan-tuan sekalian, kita sambung kitab fiqh sunnah. Kita sambung kitab fiqh sunnah pada muka surat 440 jilid pertama. Iaitulah perkara yang keenam, datang ke masjid lebih awal. Qala al-mu'allif rahimahullah, kata Syekh Sabiq rahimahullah, disunatkan ataupun disunnahkan datang ke masjid lebih awal untuk menunaikan salat Jumaat kecuali bagi imam. Kata Syekh Sabiq rahimahullah di dalam kitab dia, disunatkan, dia sebut dalam bahasa Arab dia sebut yundabu at-tabkir ila salatil jumaah li ghairil imam. Yundab ni kita boleh kata disunatkan keluar awal untuk menunaikan salat Jumaat li ghairil imam, bagi mereka yang selain daripada imam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, sunat pergi awal menunaikan salat Jumaat adalah pandangan majoriti para ulama. Kebanyakan para ulama berpandangan sememangnya ada anjuran dan galakan kepada setiap orang Islam untuk keluar awal dari rumah untuk menunaikan salat Jumaat. Mereka hadir ke masjid lebih awal di satu perkara yang dianjurkan dan disunatkan oleh Islam, melainkan imam. Adapun imam tak disunatkan untuk datang awal ke masjid. Itu pandangan majoriti ataupun pandangan sebahagian para ulama. Asas perkara ini adalah hadis Nabi SAW, di mana baginda bersabda, man ightasala yaumul jum'ah ghuslal janabah thumma raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan. Nabi yang bermaksud lebih kurang, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi janabah, maksudnya dia mandi dengan elok, ikut turutan yang Nabi ajar di dalam mandi, bermula daripada membasuh kemaluan, kemudian berwuduk terlebih dahulu, kemudian membasuh kepala dan meratakan air seluruh badan, mendahulukan anggota badan sebelah kanan sehinggalah ke hujung mandian. Nabi kata ghuslal janabah, seperti mandi junub. Kemudian thummarah ilal masjid, kemudian dia pergi menuju ke masjid fi sa'atil ula, pada waktu yang pertama. Faka'annama qarraba badanatan, dia yang pergi awal ke masjid itu pada waktu yang pertama seperti mensedekahkan ataupun dia dapat pahala seperti korbankan seekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, siapa yang pergi pada waktu yang kedua, lewat sedikit dari waktu yang pertama, faka'annama qarraba baqaratan, dia seperti dapat pahala bersedekah sembelih seekor lembu. Siapa yang pergi waktu yang ketiga dalam hadis sebut, dia seperti korbankan seekor kabshan aqran, kibas yang bertanduk, yang sehat, daging banyak. Siapa yang pergi waktu yang keempat, dia seperti korbankan seekor dajajah, seekor ayam, dapat pahala. Siapa yang pergi waktu yang kelima, dia seperti korbankan telur sebiji, dia dapat pahala, maknanya dapat pahala. Kemudian dalam hadis, di hujung hadis Nabi sebut, Fa'idha kharajal imam, apabila imam keluar, yakni di zaman Nabi dahulu, Nabi SAW bila nak mula Jumaat, Nabi akan keluar dari rumah masuk ke dalam masjid. Rumah Nabi itu pula berkongsi dengan
masjid. Jadi bila Nabi keluar dari rumah, sebab tu dalam hadis sebut idza kharajal imam, bila imam keluar maksudnya keluar dari rumah untuk memulakan salat Jumaat. Nabi kata hadaratil malaikah, malaikat akan turut serta hadir di dalam majlis salat Jumaat. Yastami'una dzikra. Kenapa malaikat turut hadir? Malaikat turut hadir untuk mendengar khutbah Jumaat. Maknanya catatan pahala bagi sesiapa yang datang awal tak ada lagi dah. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan malaikat yang dimaksudkan menulis catatan pahala siapa yang datang awal ke masjid, waktu pertama, waktu kedua, waktu ketiga, waktu keempat, waktu kelima, itu bukan malaikat kiraman katibin yang mencatat pahala dan dosa kita, bukan malaikat yang sebelah kiri dan kanan kita. Kerana sudah tentu seseorang yang datang menunaikan salat Jumaat, sekalipun ketika khatib sedang berkhutbah, ada tak catat malaikat yang catat? Ada, iaitu malaikat yang setiap hari yang mencatat pahala kita dan kesalahan kita. Jadi malaikat yang dimaksudkan oleh Nabi adalah malaikat yang selain daripada kiraman katibin yang berada di sebelah kanan dan kiri kita. Baik, berdasarkan hadis ini, para ulama sekurang-kurangnya kita ambil dua pengajaran. Pertama, sebab tu para ulama kata disunatkan pergi awal menuju ke masjid pada hari Jumaat. Kenapa? Kerana Nabi telah bagi tahu man raha fis sa'ah ula, siapa yang keluar dari rumah pergi ke masjid pada saat yang pertama, maksudnya paling awal sekali. Menunjukkan ada kelebihan orang yang datang awal ke masjid. Para ulama juga selain daripada itu, mereka juga berbeza pandangan bila bermula sa'ah ula itu. Sa'ah pertama yang dikira sebagai ada anjuran keluar awal dari rumah bermula dari bila? Saya sebut pandangan majoriti para ulama mengatakan, termasuk para ulama di dalam mazhab Syafi'i, mereka mengatakan bermula pengiraan waktu yang pertama itu adalah ba'da tulu'il fajri, selepas terbitnya fajar. Maksudnya bila masuk solat subuh dah mula dah pengiraan tu. Habis salat subuh dah tentulah orang akan pergi salat subuh ke masjid, kemudian dia balik. Dah bermula dah pengiraan tu. Siapa yang dia balik, maksudnya pada waktu duha tu dia telah datang ke masjid untuk menunaikan salat Jumaat, dia seperti korbankan seekor unta. Seekor unta hari ni barangkali harga dalam 6-7 ribu, barangkali lah, wallahualam, ataupun 5 ribu, 5 ke 7 ribu begitu. Mungkin lebih mahal kalau unta tu unta yang baik. Maknanya dia dapat pahala begitu. Itu pandangan majoriti. Dia mari lewat sikit dia seperti korbankan seekor lembu, dan demikianlah seperti yang disebut di dalam hadis Nabi SAW. Bahkan sememangnya tuan-tuan, kalau kita tengok di dalam sejarah Rasulullah ataupun sirah para sahabat, kita akan tengok kesemua mereka akan datang awal ke masjid. Mereka buat apa datang awal ke masjid? Mereka akan menunaikan salat 2 rakaat, selepas 2 rakaat buat 2 lagi 2 rakaat, selepas 2 rakaat buat lagi 2 rakaat, selepas 2 rakaat buat lagi 2 rakaat, tidak berhenti. Mereka membaca Al-Quran, mereka berzikir, mereka melakukan amalan untuk mendapat pahala di akhirat. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Kemudian Nabi SAW sebut, bila imam keluar, para ulama kata hadis ni menunjukkan Nabi tidak keluar awal datang ke masjid pada hari Jumaat. Sebab Nabi kata fa idza kharajal imam hadaratil malaikah yastami'una dzikra. Bila imam datang ke masjid untuk mulakan khutbah, malaikat pun akan turut serta menyertai khutbah, menunjukkan imam datang lewat. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kerana pada hari Jumaat Nabi akan, bila dah masuk zuhur, bila dah tergelincir matahari, Nabi akan keluar dari rumah. Nabi akan beri salam kepada sahabat yang berada berdekatan dengan Nabi. Kemudian Nabi tak buat apa dah, melainkan terus naik ke atas mimbar. Nabi bagi salam kepada semua jemaah dalam masjid, seperti yang imam kita buat pada hari ini. Kemudian Nabi buat apa? Nabi akan duduk di atas mimbar untuk memberi ruang dilaungkan azan. Itu kesimpulan ataupun itu yang dapat kita faham daripada hadis ini dan apa yang disebut oleh para ulama tentang salat Jumaat yang berlaku di zaman Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu tuan-tuan, ada beberapa pengajaran lain lagi yang boleh kita ambil daripada bab ini. Pertama sekali, iaitulah yang selainnya, perbuatan Nabi yang masuk ke masjid apabila hendak memulakan salat Jumaat, apabila hendak memulakan khutbah, Nabi tidak menunaikan salat tahiyatul masjid. Itulah alasan majoriti para ulama yang mengatakan salat tahiyatul masjid itu tidak wajib, bahkan sunat. Kerana pada hari Jumaat Nabi tak buat tahiyatul masjid. Nabi masuk masjid, terus pergi ke mimbar, beri salam, duduk dan terus melakukan khutbah. Apa lagi? Dan hadis itu juga menunjukkan azan yang dilaungkan di zaman Nabi pada hari Jumaat hanya sekali. Dan perkara ini telah disepakati oleh semua para ulama. Kesemua para ulama setuju azan pada hari Jumaat yang dilakukan di zaman Nabi hanya sekali. Hanya sekali. Cuma bila berlaku azan dua kali di zaman iaitulah di zaman pemerintahan Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Buat dua kali. Kenapa? Kerana pada ketika itu masyarakat umat Islam semakin ramai di Madinah. Maka Uthman merasakan perlu untuk memberi sebagai azan yang pertama itu dilakukan agar memberi perhatian kepada umat Islam waktu Jumaat telah hampir. Lalu siapa yang patut balik segera untuk bersiap mandi dan seumpamanya. Kerana itu Uthman radhiyallahu anhu melaungkan azan itu di pasar sebelum masuk zuhur, sebelum tergelincir matahari. Maka kerana itu diperlih ni buat azan sekali kerana hendak mematuhi ataupun hendak mencontohi salat Jumaat yang dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitab Fiqhus Salah, kitab dia sebut dia juga mempertahankan azan pada hari Jumaat buat sekali, dan dia kata itulah yang lebih baik. Itulah yang lebih baik dan lebih bertepatan dengan sunnah Nabi, sekalipun Al-Qaradawi dan kita juga tidak membid'ahkan pihak yang membuat azan Jumaat dua kali. Ini saya ingat satu mesej yang penting lah. Kita buat azan sekali kerana apa? Kerana kita nak mencontohi Rasulullah. Jumaat yang dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azan hanya sekali. Dalam masa yang sama, kita tidak membid'ahkan sesiapa yang melakukan azan dua kali pada hari Jumaat. Kerana jika kita bid'ahkan perkara itu, bermakna kita telah membid'ahkan Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat, bukan hanya sekadar sahabat biasa-biasa, tetapi Uthman merupakan salah seorang daripada Khulafa Ar-Rashidin, thalith Khulafa. Khulafa Ar-Rashidin yang ketiga, di mana Rasulullah telah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Hendaklah kamu ataupun berpeganglah kamu kepada sunnah aku dan sunnah para khulafa selepas daripada aku. Maka Uthman termasuk daripada salah seorang yang Nabi suruh ikut mereka. Tapi kita kata dari sudut Jumaat yang asal hanya sekali sahaja azan. Dan alhamdulillah kita perlih tidak bersendirian melaungkan laungan azan Jumaat sekali. Bahkan Qaradawi dalam Fiqhus Salah menyatakan Qatar juga melakukan perkara yang sama. Wallahu alam. Saya percaya sampai hari ini, barangkali wallahu alam, boleh tanyalah pada orang-orang yang duduk Qatar. Tapi saya baca buku Fiqhus Salah Qaradawi sebut masjid-masjid di Qatar melaungkan azan Jumaat sekali dan tidak ada apa-apa masalah. Tidak ada apa-apa masalah. Kerana itulah asal yang dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya pada zaman hari ini dah ada jam, ada penggera masa, ada alam. Sepatutnya orang Islam yang serius tentang salat Jumaat set alam di handset mereka supaya mereka tahu Jumaat nak dekat dah ni, 10 minit, 15 minit, supaya mereka boleh segera datang menunaikan salat Jumaat di masjid. Apa-apa kesilapan, kekurangan yang dalam pelaksanaan, contoh seperti kita tengok pada hari ini masyarakat Islam lewat datang ke masjid pada hari Jumaat, pada ketika khutbah dibaca baru jemaah sikit-sikit baru penuh masjid. Ketika khutbah dimulakan, ruang masjid masih banyak yang kosong. Jika kekurangan yang ada dari sudut itu, tanggungjawab kita bersama untuk memperbaiki kekurangan tersebut.
ustaz-ustaz kena cakap dalam kuliah, kena beri dorongan dan rangsangan kepada jemaah untuk bersemangat untuk datang awal ke masjid. Jangan tunggu azan. Sikap tunggu azan menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tunggu azan dilaungkan baru nak bersiap, maknanya kita akan datang masjid ketika khutbah disampaikan. Sebahagian khutbah kita tak dengar. Sedangkan khutbah itu penting di dalam salat Jumaat. Sebahagian para ulama mengatakan wajib mendengar khutbah tu. Jadi sepatutnya orang Islam buat alam, set alam untuk mereka siap ke awal ke masjid, dan mereka pastikan mereka datang ke masjid selewat-lewatnya ketika azan sedang dilaungkan. Selewat-lewatnya. Kalau lebih awal daripada itu lebih baik. Itu lebih baik. Baik. Jadi semua para ulama sepakat dalam masalah ada dorongan, ataupun majoriti para ulama sepakat ada dorongan untuk sampai awal ke masjid. Kemudian kata Syekh Sabit rahimahullah, Alqamah berkata, Alqamah yang dimaksudkan di sini adalah salah seorang tabi'i, anak murid kepada sahabat. Dan Alqamah ini, Alqamah dia Alqamah dengan ain lam qaf mim ta marbutah, ejaan dia. Alqamah ni seorang tabi'in yang kerap bersama dengan Ibnu Mas'ud, dan dia belajar Al-Quran dari Ibnu Mas'ud, kerana dia sedar Ibnu Mas'ud ni seorang yang mahir di dalam Al-Quran, sehingga kan Ibnu Mas'ud kata, aku mengambil Al-Quran, aku mengambil lebih 70 surah dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Ibnu Mas'ud dengar sendiri lebih 70 surah Al-Quran Nabi yang dengar, Nabi yang baca. Dia tahu bagaimana sebutan pada ayat sekian-sekian, bagaimana sebutan yang betul. Itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kerana itu Alqamah mengambil ilmu daripada Ibnu Mas'ud. Jadi kata Alqamah, aku pergi bersama Abdullah ibnu Mas'ud ke masjid untuk menunaikan salat Jumaat. Kebetulan di sana sudah ada 3 orang yang datang lebih dahulu. Maksudnya Ibnu Mas'ud terlewat sikit. Sebelum Ibnu Mas'ud sampai, dah ada 3 orang yang datang awal ke masjid. Kebetulan di sana sudah ada 3 orang yang datang lebih awal dahulu. Abdullah lalu berkata, iaitulah Abdullah ibnu Mas'ud, akulah yang keempat, kata Abdullah. Dan yang keempat itu tidaklah jauh dari Allah. Dan keempat itu tidaklah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi tentang kelebihan orang yang datang awal itu, Nabi sebut, man raha fis sa'atir rabi'ah, siapa yang pergi ke masjid pada hari Jumaat pada waktu yang keempat, faka'annama qarraba dajajatan, seperti dia korbankan seekor ayam. Ibnu Mas'ud kata tidaklah jauh, datang kali yang keempat tu tidaklah jauh sangat dari Allah Subhanahu wa taala, kerana ada juga pahala yang dia perolehi, iaitulah seperti korbankan seekor ayam. Kemudian kata Abdullah ibnu Mas'ud, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa yajlisuna min Allah yawmal qiyamati ala qadri rawahihim ila al-jumu'at al-awwal wal-thani wal-thalith, thumma qala rabi'u arba'atin wa ma rabi'u arba'atin biba'id. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang pada hari kiamat nanti, ataupun manusia pada hari kiamat nanti akan duduk berurutan di hadapan Allah, maksudnya jauh atau hampirnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, menurut kesegeraan mereka pergi untuk mendatangi salat Jumaat. Menurut mereka awal atau lewat datang menunaikan salat Jumaat. Yakni sama ada yang pertama, yang kedua, ketiga dan keempat. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud kata, sedangkan yang keempat itu tidaklah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hadis ni kalau tengok di dalam buku terjemahan ni, dia sebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Sahih Ibnu Majah. Wallahu alam, saya tak pasti buku terjemahan ni, tapi berdasarkan semakan saya di dalam, saya sebut dalam nota saya sebut hadis Ibnu Majah yang disebut oleh Syekh Sabit yang kita baca sebentar tadi, diperselisihkan statusnya oleh para ulama hadis.
Maksudnya ada sebahagian ulama hadis kata hadis ini sebagai hadis dhaif, sebahagian ulama hadis menghukumkan hadis ini sebagai hasan. Lalu saya sebut di sini As-Sindi, iaitulah salah seorang yang menulis kitab menghuraikan, mensyarahkan kitab-kitab Sunan Ibnu Majah. Nama kitab dia Hasyiah As-Sindi ala Sunani Ibni Majah. Dia sebut sanad hadis ini terdapat perbincangan dalam kalangan ulama berkaitan salah seorang periwayatnya yang bernama Abdul Majid bin Abdul Aziz. Dalam riwayat hadis ini ada seorang ni, Abdul Majid bin Abdul Aziz. Ulama berbeza pandangan, dia ni fiqah ataupun tidak. Tapi kita tengok apa kata As-Sindi. Sekalipun hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis yang diriwayatkan dalam jaluran sanad ni ada Abdul Majid bin Abdul Aziz ni, Imam Muslim letakkan hadis ni dalam kitab sahih dia. Namun ia diriwayatkan secara makrunan, diganding dengan riwayat lain. Kita kena tahu ulama hadis ni kadang-kadang dia letak hadis dalam kitab dia. Ada hadis tujuan dia ihtijaj, dijadikan sebagai hujah. Ada hadis diletak sebagai tujuan istishhad, untuk jadi sokongan sahaja, bukan hadis tu utama. Ada hadis yang begitu. Ada rawi yang Imam Muslim letak sebagai tanda, Imam Muslim katakan rawi ini jadi hujah. Ada rawi yang Imam Muslim letak dia tak jadi hujah, tapi dia hanya menyokong sahaja hadis yang awal yang lebih kuat, yang kukuh. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Majid bin Abdul Aziz, Imam Muslim letak dalam kitab sahih dia dalam bentuk digandingkan dengan riwayat lain, menunjukkan ada isyarat Abdul Majid bin Abdul Aziz ini di sisi Imam Muslim pun ada masalah juga. Itu maksud yang boleh kita faham daripada perkataan As-Sindi. Kemudian kata As-Sindi, beliau, yakni Abdul Majid bin Abdul Aziz, seorang yang melampau dan menyeru kepada pemahaman al-irja. Maknanya Abdul Majid bin Abdul Aziz ini seorang yang berakidah dengan akidah Murji'ah. Berakidah dengan akidah Murji'ah iaitulah orang yang mengatakan iman itu tak ada kaitan dengan perbuatan. Seseorang yang beriman, tinggi iman dia, kuat iman dia, boleh melakukan dosa, berterusan melakukan dosa. Itu Murji'ah. Orang ni dari sudut akidah dia ada masalah, tapi masih Muslim. Kemudian yang As-Sindi kata apa? Namun majoriti ulama menilainya sebagai thiqah. Thiqah maksudnya dipercayai dari sudut periwayatan. Dia tak akan dusta dalam periwayatan, berdasarkan pandangan As-Sindi. Kemudian kata As-Sindi, Ahmad Ibn Ma'in dan Abu Dawud, demikian juga An-Nasai menilai dia sebagai thiqah, manakala Abu Hatim menilainya sebagai layyin, lemah, menunjukkan salah satu sifat periwayat itu ada masalah. Demikian juga Ibnu Abi Hatim pula menilainya sebagai dhaif. Namun baki pada periwayat lain dalam hadis ini adalah thiqat. Di akhir komentar hadis ini As-Sindi berkata, fal isnad hasan. Isnad hadis ini adalah hasan. Jadi tak ada masalah untuk kita pegang hadis ini. Kalau kita berdasarkan kita mengambil nilaian hadis daripada As-Sindi, tak ada masalah untuk kita mengambil hadis ini, kerana hadis ini telah dinilai sebagai hasan oleh As-Sindi. Apatah lagi dia ada unsur targhib untuk kita bersegera ataupun untuk mendatangkan semangat kepada kita untuk segera datang awal untuk menunaikan salat Jumaat. Berikutnya kata Syekh Sabiq rahimahullah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, hadis yang saya sebut di awal tadi, iaitulah cerita tentang orang yang datang awal ke masjid seperti sedekahkan unta dan demikiannya. Kemudian perenggan yang terakhir kata Syekh Sabiq rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah dan yang lain berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan saat ataupun waktu yang kita dianjurkan bersegera itu ialah waktu siang. Bila kita sebut waktu siang, maka dia bermula apabila terbit fajar. Kerana itu Syekh Sabiq kata, kerana itu menurut mereka, yakni menurut majoriti para ulama termasuk al-Imam Syafi'i, disunatkan pergi awal sejak terbit fajar. Disunatkan pergi awal sejak terbit fajar. Malik berpendapat, ni pandangan Imam Malik, berpendapat bahawa yang dimaksudkan saat ataupun waktu-waktu yang dianjurkan untuk datang awal
ialah waktu sekira-kira 1 jam ataupun satu waktu tertentu sebelum tergelincir matahari dan sesudahnya. Maknanya Imam Malik tak beranggapan seperti majoriti. Majoriti kata bermula anjuran datang awal ke masjid itu bermula bila terbit fajar. Imam Malik dia tak kata macam tu. Habis itu bila? Imam Malik kata beberapa ketika sebelum tergelincir matahari dan selepas tergelincir matahari, yakni sebelum bermula khutbah. Imam Malik berpandangan begitu. Imam Malik pandangan begitu. Ada juga yang mengatakan yakni berapa saat sebelum tergelincir matahari. Ada juga pandangan yang mengatakan waktu yang dianjurkan segera dapat pahala seperti sembelih unta itu ialah beberapa ketika sebelum tergelincir matahari, sebelum masuk waktu zuhur. Ada pandangan yang kata begitu. Menurut Ibn Rushd mazhab Maliki, dia kata pendapat yang lebih sesuai ataupun yang lebih kuat ialah yang mengatakan bahawa yang dimaksud dengan waktu-waktu yang dianjurkan untuk segera datang menunaikan Jumaat adalah sebelum tergelincir matahari, sebab bila matahari tergelincir setiap orang diwajibkan untuk datang ke masjid. Dari sudut nukilan yang dibuat oleh Syekh Sabit dalam kitab Fiqh Sunnah, wallahu taala alam, kita nampak seperti seolah-olah Syekh Sabit rahimahullah cenderung pegang pandangan Ibn Rushd. Itu kefahaman saya. Barangkali betul, barangkali tidak. Sebab apa saya kata begitu? Kerana Syekh Sabit rahimahullah mengambil pandangan Ibn Rushd, dan dia sebut perkataan Ibn Rushd yang mengatakan pandangan yang lebih azhar. Asal perkataan Ibn Rushd, dia kata wahwal azhar liwujubis sa'i ba'da zawal. Pandangan yang mengatakan anjuran untuk bersegera itu adalah beberapa ketika sebelum tergelincir matahari, yakni sebelum azan Jumaat ataupun azan Zuhur. Di situlah bermula anjuran untuk datang awal. Siapa yang datang paling awal sebelum tergelincir matahari, dialah mendapat pahala seperti korbankan seekor unta. Siapa yang datang kemudian sikit sebelum tergelincir matahari, dia dapat korbankan pahala seperti korbankan lembu, dan menurut aturan yang disebut dalam hadis. Jadi ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Majoriti kata seperti yang saya sebut di awal tadi, manakala Syekh Sabit rahimahullah pada zahir cara dia tulis fiqh sunnah, kita boleh faham seolah-olah Syekh Sabit memegang pandangan Ibn Rushd, walaupun kita tak boleh letak kepastian, kerana Syekh Sabit hanya menukilkan perkataan Ibn Rushd Al-Maliki, penulis kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Bab yang berikutnya, melangkah pundak orang. Ustaz Qani mai dah? Sampai dah Ustaz Qani? Belum lagi. Bab yang berikutnya iaitulah perkara yang ketujuh, berkaitan dengan adab-adab menunaikan salat Jumaat. Kata Syekh Sabit rahimahullah, melangkah pundak orang. Dalam bahasa Arab dia sebut sebagai takhatti ar-riqa. Takhatti ar-riqa. Takhatti ar-riqa di sini dia terjemah pundak orang, sebab Indo ni. Wallahu alam, saya terjemah dalam nota saya melangkah bahu jemaah. Takhatti ar-riqa dia boleh maksud melangkah bahu, boleh juga maksud melangkah kepala. Boleh juga maksud melangkah kepala. Nabi SAW melarang orang Islam datang menunaikan salat Jumaat, dia mari lewat, dia nak pergi ke depan. Lalu dia langkah bahu orang, dia langkah kepala orang. Orang Arab dahulu tuan-tuan, kita kena tahu di zaman Nabi salat Jumaat hanya ditunaikan di satu tempat sahaja, iaitulah di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi. Sebab apa? Kerana umat Islam pada hari itu, walaupun di tempat mereka masing-masing ada masjid, kita kena tahu masjid di zaman Nabi bukan hanya ada di Madinah sahaja, bukan Masjid Nabawi sahaja ada satu-satunya masjid di zaman itu, tetapi ada juga masjid-masjid di kampung-kampung sekitar Madinah. Jadi orang-orang yang duduk jauh sikit dari Masjid Nabi itu, mereka tak pergilah salat jemaah di Masjid Nabi, mereka salat di tempat mereka lah. Antara bukti perkara itu kisah tentang Muaz ibnu Jabal yang pernah menunaikan salat bersama dengan Nabi di Masjid Nabawi. Kemudian habis salat Isyak, dia balik ke kampung dia. Maksudnya kampung yang bukan Nabawi, bukan di tempat Nabi duduk. Kampung yang agak jauh dari perkampungan Nabi SAW. Muaz bin Jabal balik ke kampung dia, apa dia buat? Apa yang berlaku? Jemaah orang Islam di kampung dia tu belum menunaikan salat Isyak.
Lalu mereka tengok Muaz ni kerap melazimi Rasulullah, mengaji dengan Rasulullah, mereka lantik Muaz, mereka minta Muaz untuk menjadi imam solat isyak mereka pada malam tersebut. Kemudian Muaz buat apa? Dia jadi imam, dia baca surah Al-Baqarah. Dia baca rakaat pertama solat isyak tu surah Al-Baqarah. Maka sudah tentulah menyusahkan, memberatkan jemaah. Lalu salah seorang sahabat yang berada dalam salat tersebut, dia mufaraqah. Dia keluar daripada salat, maksudnya dia salat sendiri. Tak boleh nak tunggu. Baqarah panjang tu, Baqarah. Baca laju sejam suku boleh habis. Sejam boleh habis. Baca Baqarah kalau baca laju. 1 rakaat, bukan tu 4 rakaat lagi tu, 3 rakaat lagi. Terlampau panjang. Jadi sahabat tu dia mufaraqah. Bila orang bagi tahu kepada Muaz, lelaki sekian-sekian kamu baca surah Al-Baqarah dalam rakaat pertama salat isyak kemarin ni, dia mufaraqah. Muaz kata kepada lelaki itu, nafaqar rajulu. Lelaki itu munafik. Muaz kata begitu. Kerana Muaz faham, Nabi bagi tahu orang yang malas salat ni munafik. Orang yang tak mau salat ni, yang melengah-lengahkan salat, yang rasa berat salat ni adalah munafik. Lalu sahabat yang dengar kata Muaz kata kepada lelaki itu nafaqar rajul, lelaki itu munafik, depa ni cerita pula kat lelaki tu, hang semalam kemarin tak dandan sangat nak habis mufaraqah salat daripada ikut Muaz. Muaz kata hang munafik tu, perangai munafik aja. Marah lelaki tu. Habis dia buat apa? Zaman tu tuan-tuan, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu lelaki itu pun segera datang kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah apa yang berlaku. Wahai Rasulullah, Muaz lepas dia salat bersama dengan engkau, dia balik ke kampung kami, dia salat jadi imam, dia baca surah Al-Baqarah rakaat pertama. Sedangkan kami sebelum maghrib tadi ni bagi makan unta, bawa masuk unta dalam kandang, macam-macam kerja kami buat. Kami bercucuk tanam, letih malam, perlukan rehat. Tiba-tiba Muaz jadi imam baca surah Al-Baqarah. Aku mufaraqah dari salat dia tuduh aku munafik, wahai Rasulullah. Mengadu dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah buat apa? Rasulullah panggil Muaz bin Jabal. Rasulullah sokong siapa, tuan-tuan? Rasulullah sokong lelaki tersebut yang dituduh sebagai munafik oleh Muaz ibn Jabal. Sehingga Nabi marah kepada Muaz. Nabi kata, afattanun anta ya Muaz. Apakah kamu hendak buat fitnah wahai Muaz? Oh, kita kalau Nabi sebut kat kita begitu, kita rasa macam mana, tuan-tuan? Rasa macam Nabi marah kepada kita. Merah, Ustaz. Merah. Ustaz belum. Ha? Tak sampai lagi lah. Kalau sampai beritahu. Merah. Jadi apa, Nabi marah kepada Muaz. Afattanun anta ya Muaz. Kamu nak buat fitnah ke wahai Muaz? Barangkali kita boleh faham Nabi maksudkan begitu, wahai Muaz, apakah kamu nak bagi orang jauh daripada masjid? Apakah kamu nak beri keburukan kepada masyarakat sehingga mereka jauh dari masjid? Kita boleh faham begitu. Dan Nabi bagi bimbingan kepada Muaz. Nabi kata, bila kamu jadi imam, maka jangan baca panjang, kerana di belakang kamu itu ada orang tua, ada orang yang ada urusan, ada orang sakit dan seumpamanya. Maka ringkaskan salat. Kamu baca Sabbihisma rabbikal a'la, kamu baca surah Al-Ghathiyah dan seumpamanya. Baca surah-surah yang seumpama dengan itu. Lalu itu menunjukkan ada Jumaat, ada masjid selain daripada Masjid Nabawi di zaman Nabi SAW. Jadi sebahagian jemaah yang berada di sekitar Madinah yang tak datang Masjid Nabi, mereka akan tunaikan salat fardu di masjid mereka. Tetapi apabila hari Jumaat, salat Jumaat, semua orang Islam di tempat-tempat mereka yang ada masjid itu pun, mereka tak buat Jumaat di masjid mereka. Mereka akan datang menunaikan Jumaat di Masjid Nabi SAW. Kata sebahagian para ulama, kenapa orang Islam di zaman Nabi semua mereka menunaikan Jumaat di Masjid Nabi, tidak buat Jumaat di masjid mereka? Kerana mereka mahu mendengar pesanan dari Rasulullah. Mungkin ada wahyu baru yang datang kepada Rasulullah. Mungkin mereka tak berjumpa dengan Rasulullah 4 hari, 5 hari, barangkali seminggu mereka tak berjumpa dengan Rasulullah. Lalu mereka mahu mendengar pengajaran dan bimbingan dari Rasulullah di dalam khutbah Jumaat. Kerana itu mereka akan datang ramai-ramai ke Masjid Nabi. Dan bila mereka datang dari tempat yang jauh, sebahagiannya berjalan, naik kuda, naik unta, dah tentu ada kotoran pada kaki dan pakaian mereka. Jadi bila mereka sampai lewat, mereka masuk masjid, mereka takhatti ar-riqab, duk langkah bahu orang, duk langkah kepala orang. Sudah tentulah jika pakaian dan kaki mereka ada kotoran,
kotoran tu akan terpalik pada baju orang yang duduk di depan. Mari Jumaat pakai baju putih, Rasulullah galakkan pakai baju putih, putih bersih. Mari orang mai lewat, dia langkah, belaga kaki dia dengan bahu, hitam baju, kotak baju yang putih. Kena pada muka, kena pada kepala, ada kotoran pada baju mereka. Lalu kerana itu Nabi SAW melarang orang yang datang lewat untuk dari melangkah bahu dan kepala pada jemaah. Bahkan di dalam sebuah hadis daripada Abdullah ibn Busr radhiyallahu anhu, datang seorang lelaki ketika Nabi sedang berkhutbah, melangkah bahu dan kepala orang. Rasulullah tengah berkhutbah di atas mimbar, tuan-tuan. Rasulullah kata kepada lelaki tersebut, ijlis. Nabi kata kepada lelaki tersebut, duduk, kamu ni duduk yang baru datang ni. Faqad azaita wa anait, sesungguhnya kamu telah menyakiti orang ramai, kamu telah menyakiti para jemaah, dan kamu sendiri telah hadir lewat untuk menunaikan salat Jumaat. Kerana itu duduk, jangan menyakiti orang ramai. Sedang berkhutbah, Nabi beri pesanan sebegitu. Kerana itu tuan-tuan, jangan langkah bahu dan kepala orang ramai. Kita habiskan perenggan ini. Kata Syekh Sabiq rahimahullah, Abdullah bin Busr, saya dah sebut hadis ni, kita terus baca yang bawah tu. Hukum ini, hukum larangan melangkah bahu dan kepala orang, kepala jemaah. Kata Syekh Sabiq, dikecualikan bagi imam atau seseorang yang melihat bahawa di barisan depan ada tempat kosong. Tegahan melangkah bahu dan kepala jemaah yang berada di hadapan itu dikecualikan bagi orang yang datang lewat tetapi dia nampak ada ruang di hadapan yang masih kosong. Tapi dengan syarat, mesti dia jaga adab. Jangan main kira langkah saja. Saya ingat dalam masyarakat kita, orang Melayu ni tak ada masalah. Orang Melayu ni bila nak pergi ke depan, siap tunduk, pegang lutut, paha. Orang yang duduk depan tu pun bagi ruang untuk dia berjalan. Betul tak tuan-tuan? Maka kerana itu tak ada masalah dalam bab ni. Tak ada masalah. Kerana tidak ada sesiapa yang disakiti. Perkara ini berbeza dengan tradisi Arab. Arab dia tak kira orang dah, dia kira langkah ya. Itu yang Nabi marah. Tapi dalam suasana masyarakat Malaysia, tak ada sesiapa yang disakiti. Akan tetapi, jika tak ada ruang, dia kekal duduk di belakang, tunggu solat didirikan, itu lebih baik. Kerana itulah asal tegahan Nabi SAW. Saya ingat sekadar itu sahaja kuliah kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung tentang bab melangkah bahu dan kepala jemaah ni kuliah minggu hadapan insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.